Jadi tak ada. Jadi kita kena tambah sini. ID kelas. ID kelas. Lepas tu kita letak ia sebagai KA. KA. Jadi dia nanti jadual ni akan berhubungan dengan jadual kelas ni akan berhubungan dengan pendaftaran melalui ID kelas. Melalui ID kelas ni dia akan berhubungan dua ni. Jadi rekod ketiga-tiga ni akan ada relation kita buat gitu tahun lepas kita buat relation tu. Jadi ini dipanggil sebagai 3NF dan tak ada dah line tu tak ada dah saya rasa. Ni kita selesai dah saat ni. Ni kita selesai dah. Ni kita selesai dah. Jadi tak adalah. Maknanya telah berlaku apa yang dipanggil sebagai pernormalan 1NF, 2NF dan 3NF. Okey, macam mana kita nak gambarkan secara benda ni? Okey. Lebih kurang gitulah. Okey. Itu jawapan dia Jawapan dia bagi 3NF. Bagaimana kita nak gambarkan lebih sikitlah. Gini gambar dia. Bila kita buat ni tadi, kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Kalau kita gambarkan dengan table yang ada data, kita akan dapat lagu ni. Mau tengok pendaftaran. Pendaftaran dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pendaftaran itu ada 4. Sebenarnya pendaftaran ada 1, 2, 3, 4. Jadi dalam pendaftaran ini akan ada 4 table tu. 1, nombor kad pengenalan, nama murid, ID kelas. Yang ini KA tadi Ini KP ni. Yang ini KP. Dan ID unit KA. Unit code tadi. Ada 4 tu. Saya pun senaraikan tadilah 111 sampai 55 nama sekian. Ini kod dia. Ini kod bagi rujukan ataupun dipanggil sebagai ID tadi. ID bagi jadual-jadual tu. Okey, kita pergi jadual yang kedua. Bila kita pergi jadual yang kedua, ini Koko Koko dia ada dua tadi. Koko dia ada dua. ID unit Ko, KP dan unit Koko Jadi ada dua sini. ID unit Ko dengan unit Koko. Jadi kita senaraikan A1, A2, A3, A4. A1 merujuk kepada matematik, A2 merujuk kepada sains, A3 merujuk kepada BM, A4 merujuk pada komputer kita tengok sini dia jadual yang kedua ni tidak berlaku lagi kelewahan data tadi. Tidak berlaku kelewahan data. Tak ada lewah data dah. Okey. Yang ketiga, kelas juga sama. Saya wujudkan nombor sendiri lah sebab kita wujudkan attribute sendiri tadi. 01, 02, 03, 04. 01 ni merujuk kepada Pak Aman. 02 merujuk pada 5 cekal. 03 merujuk kepada 4. Apa tu? 4 bersih. 04 merujuk ke 1 aman. Jadi, kalau kita tengok jadual keseluruhan ini, katalah saya nak ubah suai Pak Aman ni kepada Pak Amanah. Mana saya boleh ubah? Saya akan ubah di sini saja. Setepak ni saja. Katalah saya nak delete persatuan komputer. Saya nak buat persatuan komputer ni. Di sini je saya boleh delete dia. Saya dah boleh delete dia. Yang ni terjejah ke? Kelah tak terjejah. Nama ke terjejah ke tak? Tak terjejah. Bila saya nak delete, saya boleh delete dia. Saya boleh buat nama komputer ni. Okey, di sini saja. Okey. Kemudian kalau saya nak tambah, katalah tiba-tiba di sekolah baru tu ada lagi satu kelas baru, persatuan matematik sains bahasa Inggeris. Saya boleh tambah di sini saja. Saya tambah sini. Lepas tu, murid-murid nanti kita cuma masukkan saja coding-coding dia di sini lah. Okey, contohlah Contoh, saya nak padam. Atau saya nak padam. Saya ulang balik Katalah saya nak, dia kata Pak Aman ni, saya nak tukar jadi Pak Amanah. Jadi, saya cuma ubah di sini saja. 4 Aman jadi Pak Amanah. Jadi, kalau yang asal tadi, kalau jadual asal tadi, Pak Aman ada 2.
Jadi kalau dari asal ni saya kena ubah sini, ubah. Kalau data ni setakat 5 ni tak apalah. Kalau data ada 20,000, 30,000, adakah setiap kali amanah tu kita kena buat? Jadi itu mendatangkan banyak masalah. Jadi sekarang ni cuma secepat ini saja kita boleh ubah. Kita boleh ubah sini saja. Jadi tak perlu lagi ubah di tempat-tempat lain. Okey, cuba juga sama dengan ni. Kalau bahasa Inggeris contoh. Bahasa Inggeris kita nak tambah. Kita tambah sini lah. Bila orang baru mari, orang itu adalah kelab bahasa Inggeris dan juga kelas 4 amanah. Katalah saya tukar 4 amanah sini. Saya tukar 4 amanah. Datanya saya boleh buat lagu ni je. Katalah seorang tu mari sekolah kita, nama dia Zulkifli lah. Saya pun daftar lah. Nama dia Zulkifli. ID kelas dia. Okey, kita tengok 4 mana. ID di kelas dah 01, 4 amanah. Jadi sini akan jadi 01. Lepas tu dia persatuan apa dia terlibat? Persatuan bahasa Inggeris. Tulis A5 sini. Gitu. Jadi kita boleh delete. Tiba-tiba Zulkifli pergi semeta ya. Zulkifli kata, tak saya aku nak klik pergi ke balik sekolah asal kita boleh delete. Bila kita klik nama Zulkifli, yang ni delete lah sebab nama dia. Ni terdelete. Ni terdelete. Tapi ni delete ke tak? Ni jadual lain kan? Jadual lain ni dia tak terdelete. Yang dia delete cuma Zulkifli saja. Okey, katalah tiba-tiba persatuan bahasa Melayu ni nak diubah ataupun bahasa Melayu ni kita nak tu dia lah, nak tukar dia, tak si wujud di sekolah kita. Kita boleh delete ni ya. Delete sini ya. Delete sini saja. Jadi pelajar yang bahasa Melayu A3 tadi akan ditukar di sini ke mana-mana yang dia ada lagi di sekolah kita. Jadi ini dipanggil penormalan. Jadi automatically bila berlaku penormalan, itu yang berlaku. Kita tak perlulah cari sosok macam jadual ni. Kalau tidak kita kena tambah sosok lah. Ni kalau ni contohnya komputer, kita nak buat dah komputer sebab komputer tak ada sekolah kita. Kita delete komputer ni, sebenarnya kita akan delete semua sekali dengan nama Izhar, dengan nama IC dia, dengan nama kelas satu aman. Kalau rekod lagu ni. Tapi kalau rekod lagu ni tak perlu tak perlu. Contohnya kita nak delete komputer sini lah. Tapi jadual ni masih kekal, jadual ni juga masih kekal. Itu dipanggil penormalan. Okey, ada apa nak tanya setakat itu? Kita nak pergi soalan nombor 2 Allah, ada 7 minit lagi. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2 Nombor 2 selalu saya tengok lepas dia pada nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Kita pergi soalan nombor 2. Soalan berkenaan dengan bayaran. Bayaran. Okey, saya teruskan. Okey, sekarang ni kita ikut macam tadi juga. Kita nak cari kunci Nak cari kunci. Bila kita nak cari kunci, yang pertama sekali kita boleh hasilkan jadual. Boleh lah. Mula-mula nak hasilkan dulu boleh. Kalau tak hasil pun kita tengok kunci dulu. Tak ada masalah Okey, kita tengok kunci dia gaji. Gaji kita dapati sini ada pengulangan tak berlaku sini? Gaji. Ada pengulangan tak? Ada ulang ke gaji tu? Tak ada. Tak ada tapi gaji boleh jadikan kunci tak? Tak boleh. Tak boleh. Gaji sebab apa? Sebab tak stabil. Tak stabil Jadi gaji tak boleh dijadikan kunci sebab gaji ni tak stabil. Dia gaji ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi kita tak boleh jadikan dia sebagai kunci. Okey, nama. Nama juga tak boleh sebab berlaku pengulangan data Ali. Jadi tak boleh lah jadikan kunci. Sekarang nombor pelajar juga sama. Nombor pelajar juga berlaku pengulangan data. AT00111 tu dia berulang 2 kali. Tak boleh jadikan kunci. Okey. Kemudian nama jabatan. Nama jabatan juga tak boleh jadikan kunci. Sebab apa? Sebab kalau saya ingat tak perkataan atomik itu. Saya dah terangkan atomik itu. Maknanya sebenarnya dalam ni terdapat 2 bahagian ni kan? 2 bahagian ni. Jadi kalau kita bagi garis ni,
Dia akan ada alih atas sistem maklumat, alih bawah sistem maklumat. IS. Jadi dia berlaku pengulangan sebenarnya. Jadi sini juga berlaku pengulangan. Di sini berlaku pengulangan iaitu kejuruteraan presiden tu ada 2 kali. KP pun ada 2 kali. Hak ni pun serupa juga. AI 2 kali. Jadi tak boleh dijadikan kunci. IS juga sama. IS tidak boleh dijadikan kunci. Sebab dia 2 kali ni. IS, alih atas so, alih bawah so, alih atas so, alih bawah so. Jadi tak boleh dijadikan kunci. KP juga ada 2. AI ada 2. Jadi kita dapati bahawa jadual ni tiada kunci ke? Tak ada kunci. Kita kena cari kunci. Jelas Okey, ada berlaku tu sikit kat ni. Okey, tiada kunci. Okay. Sekarang ni kita nak cari kunci. Macam mana kita nak buat? Kita ikut peraturan tadi. Peraturan tadi kata kita kena bahagi kepada 2 kumpulan. Ada masalah sikit. Sekejap. Ada masalah internet sikit Aduh, kuat. Sekejap Okey, sorry. Ada gangguan sikit, gangguan internet sikit jelas balik dengar Boleh ke? Dengar ke? Ada gangguan sikit sana ni. Jelas ke? Jelas ke suara saya ni? Baru masuk ada gangguan internet sikit minta maaf. Gangguan internet sikit, rumah saya tu ada gangguan internet sikit lah. Okey, tak apa kita sambung dah jelas tu insyaAllah. Okey. Sekarang ni kita dapati bahawa tak ada kunci ni. Jadi kita kembali kepada tadi syarat-syarat yang telah saya nyatakan tadi. Kita pun kena bahagikan 2 kumpulan mengikut data mengikut data. Kita pun bahagilah. Kita bagi, kita nak tengoklah suasana data tu. Ni 2 ni, ni 3 ni rasa sekali ni. Jadi kita boleh bagi ni. Kita bahagi kepada 2 kumpulan, kita jadikan ia kumpulan A dan kumpulan B. Ada 2 kumpulan. Satu kumpulan A, satu kumpulan B. Kita tengok. Okey. Kita pun selepas kita bahagi 2 kumpulan, kita pergi ke seterusnya, tentukan kunci bagi setiap kumpulan. Jadi kita tentukan kunci. Kita pergi sini dulu. Kita pergi sini. Kita pergi sini, kita pun nampak dah. Kalau IS maksudnya sistem maklumat. Kalau KP maksudnya kejuruteraan perisian. Kalau AI maksudnya kepintaran buatan. Jadi kita boleh nampak dah bahawa kunci dia kita boleh pilih di antara 2 ni. Kita boleh pilih antara 2 ni. Jadi bila kita boleh pilih, kita stick kepada syarat tadi, bukti raya tadi. Ianya mesti minima. Jadi di dalam kes ni kod JAB adalah kunci. Gitu. Kod JAB adalah kunci bagi jadual yang pertama. Yang kedua, bila kita nak tengok jadual yang kedua, kita tengok sebelah ni. Sebelah kanan kita tengok. Kita carilah sebelah kiri tu. Jadi, untuk tengok yang kedua ni, kita tak perlu tengok semua. Untuk tentukan kunci. Kita tak perlu tengok semua. Kita perlu tengok ni, tabel ni saja. Tabel yang pertama saja. Kita tengok situ. Kita tengok situ. Kita tengok situ. Antara kedua-dua ni, bawah kita tak payah tengok. Kita tengok laju yang pertama lagi ni. Tengok-tengok gitu. Lepas tu kita tengok lah ni.
Scroll kiri tu saya tengoklah. Jadi kita dapati bahawa nombor pelajar dengan nama pelajar yang ni tak boleh jadikan kunci dah. Antara dua ni kita dapati bahawa bila AT000123 dia merujuk pada Muaz, bila AT0011 merujuk pada Ali. Jadi kita boleh nyatakan di sini kunci dia adalah nombor pelajar. Jadi kita boleh tengok gitu data tu. Bila kita tengok gitu, kita akan dapati bahawa terdapat dua kunci. Dua kunci yang bila kita gabungkan sekali nanti, ianya akan jadi kunci bagi jadual ni. Ingat tak kisah Makding gemuk, Makding kuruh itu? Maknanya lah ni, dalam kes ni kalau kita tengok dua kunci ni, kita boleh hasilkan jadual tu. Jadi untuk yang tiga, jika berulang tambah kunci. Jadi dalam kes ni tidak berulang ni. Dalam kes ni tidak berulang. AT000123, AT0011 dia tak berulang. Bila tidak berulang, kita tak perlu tambah kunci. Tak perlulah kita cari atribut lain untuk kita jadikan satu gabungan kunci. Tak perlu. Sebabnya ianya tidak berulang. Ingat kita kena tengok data itu saja. Setakat itu saja tengok. Okey. Kita dapati ianya tidak berulang. Bila tidak berulang, maka kita tak perlu tambah kunci. Dan untuk kebaikan, akhir sekali tadi dia kata senaraikan semula semua kunci. Jadi untuk anak-anak pelajar sekalian, kita boleh senaraikan kunci-kunci itu, kita tengok adakah ia sama ataupun adakah ia berbeza. Kita ada dua kunci. Macam mana cara dia nak senaraikan? Senang. Kita ada kod jabatan. Satu lagi kunci, kita ada nombor pelajar. Target kita tengok adakah kod-kod ini berbeza. Adakah kod-kod ini berbeza. Kita senaraikan. Yang pertama, IS. Yang kedua, laju yang sama, AT00123. Ni yang AT01 ni IS juga. Ni kita nak semok sama ada kunci yang kita pilih tadi betul atau tidak. Lepas tu KP City 00458, KP City 00456. Okey. Kemudian AI. Kita senaraikan AI AT00111, AI AT00103. Cuba kita perhatikan adakah rekod-rekod ini adalah rekod yang berlainan. Cuba kita tengok kita tengok kita dapati bahawa IS 123, IS ni tak sama dah dua ni. KP 458, KP 456 tak sama juga. AI AT001 tak sama tak sama dengan atas ni. 01 ni ni adalah IS. Ni adalah AI. Jadi kita dapati bahawa penyenaraian tadi ternyata bahawa bila kita gabung dua kunci ni, tadi kan dia tak ada kunci. Jadi bila kita gabung dua kunci ni, kita boleh membeza-bezakan rekod. Jadi kita tahulah sekarang bahawa bila kita gabung dua ni, kita dah boleh asingkan rekod-rekod itu. Jadi itulah empat cara tadi yang saya bagi tahu tadi. Itulah cara kita buat. Okey, sekarang ni kita pergi ke kita nak tulis nak tulis. Jadi kita boleh tahulah bahawa macam mana kita nak tulis dia. Kita dapati bahawa perkaitan dia adalah yang ni. Satu tabel adalah ni. Bila kita gabung dengan ni, dia boleh tentukan ni. So tu. Betul ni. Okey. Satu lagi adalah sebelum tu biar dulu ni. Kita tulis dulu lah. Kita tulis macam ni. Jadi 1NF
Kalau saya pergi situ, saya nak pergi ke 2NF dah. Saya tahu 1NF. Kita salin balik. Tajuk dia bayaran. Okey. Kod jabatan. Ini adalah KP. Lepas tu nama jabatan. Lepas tu nombor pelajar. Ini juga KP. Lepas tu nama pelajar. Dan satu lagi gaji. Gitu. Okey, ini adalah 1NF. 1NF. Okey, selesailah 1NF. Gitulah. Okey, bila kita nak pergi ke 2NF, itu saya kata tadi fungsi transitif tadi. 2NF tadi, fungsi transitif dan fungsi kebergantungan penuh. Okey, jadi kita pun nak tulis 2NF. Tadi yang contoh yang pertama tadi tak ada 2NF. Tak ada 2NF. Ini ada 2NF. Okey, macam mana kita nak tentukan 2NF? 2NF ni saya terangkan balik, ianya mesti ada fungsi kebergantungan separa. Separa. Pada masa yang sama, kita dah tahu kebergantungan penuh dia. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi, kita tengok balik. Untuk 2NF ni, untuk bila kita nak buat 2NF, kita salin dulu yang ni. Salin dulu yang pertama ni, yang 1NF ni kita salin dulu. Kita salin dulu. Kita buat balik sini bayaran. Kita salin ya. Kod jabatan iaitu KP. Okey, kemudian nama jabatan. Kemudian nombor pelajar KP. Nama pelajar dan gaji. Okey, kita salin balik je. Salin balik untuk 2NF. Cuma sekarang ni bila kita nak tengok fungsi transitif, macam ni cara dia nak tengok macam ni. Cuba awak tengok molek supaya awak jelas molek. Takut nanti awak tak faham fungsi transitif ni. Okey, fungsi transitif ni dia fungsi kebergantungan separa ni. Dia lagu ni Cara dia mudah ya. Lagu ni. Contohnya IS. IS ni adalah kunci. Saya ulang balik. Kunci kebergantungan separa ini maksudnya kebergantungan dia kepada kunci Contohnya baru ni saya jelas baru ni lah. ID buku dengan nama buku baru itu. Lepas tu ID buku, nama buku, ID buku, ID buku, ID kelas, ID nama ID nama. Lepas tu nama Kebergantungan ni maksudnya apa? Nama buku. Kebergantungan ni maksudnya dia pergi sini. Apa? Dia pergi situ, dia tak pergi sini. Itu dipanggil kebergantungan separa. Jadi dua-dua ni ada kunci ni. Kunci ni. Kunci ni. Ni kunci. Ni kunci. Jadi boleh kita tengok untuk dengan separa ni. Sistem maklumat ni ianya bergantung kepada IS. Dan adakah sistem maklumat ni bergantung kepada nombor pelajar? Kita kena tengok gitu. Kalau kita nombor pelajar ni adalah kunci juga. Jadi kita tengok, kalau kita tengok sistem maklumat ni dia cuma bergantung kepada IS sahaja. Dia kata kepada IS ya. Tapi sistem maklumat tidak bergantung kepada pelajar. Itu maksudnya separa separa. Maknanya kalaulah sistem maklumat tentulah merujuk pada IS. Tapi sistem maklumat tak semestinya ni. Tak semestinya pelajar ni. Contohnya apa? Cuba tengok Sistem maklumat IS. Lepas tu AT001 Ali. Maknanya pelajar itu yang bernama Ali mengambil mesti kalau dia bergantung sepenuh mesti mengambil sistem maklumat. Ali mesti mengambil sistem maklumat. Itu dipanggil kebergantungan penuh. Kalau separa, kalau sistem maklumat tak semestinya diambil oleh Ali. Gitu. Itu baru separa. Lalu ni kalau kita tengok sistem maklumat ni tak dia bukan Ali seorang ambil. Muah ambil juga subjek sistem maklumat. Jadi ianya bukan bergantung Jadi maksudnya apa? Sistem maklumat ni cuma bergantung pada IS.
tapi tidak bergantung kepada nombor pelajar. Jadi dia separa. Jadi bila separa, kita boleh katakan bahawa hot ni gantung sini je. Dia tak gantung sini. Dia tak bergantung pada hot ni. Okey. Begitu juga dengan ni, nombor pelajar. Bila nombor AT001 Ali, nombor ni hanya Ali saja yang ada. Adakah Ali akan ambil sistem maklumat? Tak semestinya. Tak semestinya. Mana tak semestinya? Bawah ni. Kalau tengok bawah ni, AT001 Ali, dia bukan ambil sistem maklumat saja. Dia ambil kepintaran buatan. Maknanya kita boleh anggapkan di sini bahawa nombor pelajar ni hanya bergantung kepada Ali. Dia gantung ke Ali lah. Dia tak gantung kepada kod ni. Maknanya Ali, subjek sistem maklumat tak semestinya diambil oleh Ali. Gitu. Ali tak semestinya mengambil sistem maklumat. Sebab Ali juga mengambil kepintaran buatan. Jadi kita boleh anggap sini bahawa berlaku separa juga. Ali, nombor pelajar ni hanya bergantung kepada Ali dan tidak kepada kod jabatan. Gitu. Maknanya learn ni, hot ni berlaku separa. Hot ni berlaku separa juga. Okey, dua. So lagi pula, kalau gaji. Sebab hot ni kita tengok dah tadi. Gaji ni, dia bergantung kepada, hot ni sepenuh. Sepenuh. Buat apa? Sebabnya, misalnya lah Ali ni. Sebab Ali dia boleh, kita boleh tengok Ali. Ali yang berada di sistem maklumat, gaji dia adalah 2,000. Gitu. Tapi Ali yang bekerja di yang di kepintaran buatan 450. Maknanya gaji ni dia gantung kepada dua ni. Gaji ni bergantung kepada Ali, nama pelajar, lepas tu dia kerja mana. Gitu maksudnya. Jadi contohnya Muaz deh. Muaz. Kita tak boleh bandingkan Muaz sebab Muaz ni tidak berlaku pengulangan sini. Yang boleh kita bandingkan Ali. Jadi Ali ni contohnya Ali lah. Ali kalau dia kerja sini, gaji dia 2,000. Ali orang yang sama ni, dua ni. Tapi kerja dekat kepintaran buatan, gaji dia 450. Jadi gaji ni bergantung kepada kod jabatan dan juga pelajar tu. Macam itulah, macam buku tu tarikh hantar gitu. ID buku, ID nama, lepas tu tarikh hantar. Maknanya kalau kita nak hantar buku tu, kita kena tengok siapa dengan buku tu apa. Dia bergantung sepenuhnya. Jadi hak ni bergantung sepenuhnya. Hak ni bergantung secara transitif. Sebab dia tak gantung sini. Hak ni tak gantung sini. Jadi transitif. Jadi cara tulis dia, yang pertama kita salin balik hak ni. Kita nak habiskan hak ni. Hak ni. Lepas tu kita salin balik pula yang kedua. Lepas tu kita tulislah sini. Sini kita tulis jabatan. Lepas tu kita tulislah dia punya tu. Kod jabatan. Sini kita letak KP dah. Sebab kita wujudkan jadual yang ni baru. KP. Lepas tu nama jabatan. Gitu. Lepas tu kita ada satu lagi. Okey, kita boleh tulis. Kita pun dah waktu bunga tubik ni, kita padamkan alik atas. Okey. Lepas tu alik atas ni kita letak KA. KA. Okey, kunci asing. Okey, kemudian kita ada satu lagi di sini pelajar Pelajar, kita buat bawah ni pelajar. Okey, pelajar pula nombor pelajar. Kita letak KP sini. Lepas tu nama pelajar. Okey, kemudian disebabkan kita waktu bawah kita buat ni. Okey, ni kita letakkan dia sebagai KA. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, yang dua jabatan, nombor pelanggan untuk 1 NF, lepas tu untuk 2 NF kod jabatan. Jadi hak ni dia
automatically jadual 1 ni. Yang nombor 2 ni saya tulis dah sini. Lepas tu satu lagi adalah inilah gabungnya 3 ni. Gabungnya 3 tu akan jadi 3 jadual sini. Okey, bila 3 jadual ni habis dah. Jadi tu lah, cukup dah. Lepas tu kita hitai lah. Habis dah. Kita tengok semua dah. Ni kita tengok dah. Ni tengok dah. Ni 3. Okey, tengok dah. Bila kita tengok dah, ni kunci dengan ni kunci dengan ni pun ada kaitan semua, tak ada lah. Jadi dalam kes ni kita tengok bahawa tiada fungsi transitif, tak ada. Tak ada fungsi transitif. Jadi bila tak ada fungsi transitif, maka tak ada lah 3NF. Jadi soalan ni hanya sampai 2NF saja. Sebab kita habis dah, kita tengok habis dah jadual dia tu. Ni kita tengok dah sini. Ni pun kita kaji dah saat ni. Tak ada. Jadi bila tak ada, maka kita sapa 2NF lah. Soalan nombor 2 ni. Sapa 2NF saja. Jadi itu cara kita nak tulis bagi soalan nombor 2 lah, test nombor 2 ni. Jadi cara kita nak buat itu agak tak payah mana, tapi memerlukan kerja buat lah. Kerja buat yang agak banyak juga. Banyak juga. Okey. Saya tak say tu soalan. Cuma saya nak minta lah. Jadi ada apa soalan dulu? Saya nak berhenti dah. Cuma kita ada soalan nombor 4, nombor 3, nombor 4 sebagainya. Cuma saya minta lah. Cuba awak buat soalan nombor 3. Balik rumah nanti buat soalan nombor 3. Ikut ni. Ikut ni. Ikut teknik ni. Soalan nombor 3 tu cuba awak buat. Cuba awak buat. Begitu juga dengan soalan nombor 4. Cuma saya nombor 3, nombor 4 ni saya akan bagi key dia. Saya akan bagi key dia dah. Nombor 3, nombor 4 ni saya bagi key. Cuma nanti untuk 1, 2, 3, 4 tu. Nombor 3 kan? Nombor 3 ni saya akan bagi key dia. Cuma nanti saya minta awak cuba buat untuk 1NF, 2NF, 3NF. Kita nak bincang pada hari Sabtu nanti. Kita nak bincang pada hari Sabtu nanti. Saya bagi key dia. Dia kena bahagi pada 2 bahagian juga tu. Saya bagi key dia Key dia adalah awak buat nombor plat untuk dia ada 2 bahagian ni kan. 2 bahagian ni awak boleh pecah 2 bahagian lah. 2 bahagian ni awak pecah sini. Jadi sebelah ni key dia okey, sebelum tu awak cari dah dulu key cari dulu. Cari key dia. Bila awak cari key, awak tak akan jumpa serabut key dia. Tak jumpa serabut. Memang tak ada key dia. Jadi hak ni boleh tak ada. Jadi cara dia kita bagi 2 bahagian. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ni adalah key dia adalah nombor plat. Sebelah kanan pula, bila awak tengok sini. Tadi saya kata kena tengok jadual ni Jangan tengok atas tu. Jangan tengok atas tu. Tengok sini untuk cari sebelah selagi tu, dia dah awak bagi sini. Awak cari sebelah ni. Kita tengok setakat tu ya. Kita jangan tengok semua. Jangan tengok semua, kita tengok setakat ni. Bila tengok 2 ni, awak akan dapati bahawa data dia berulang-ulang tu. Bulan tu. Contohnya 01, 01. Bulan. Jadi bulan lagu mana tadi? Bulan tadi rujuk balik pada nota tadi. Kalau bulan, jika berulang tambah kunci. Jadi kita kena tambah kunci lah. Ni. Soalan nombor 3 ni. Bila bulan kita kena tambah kunci. Jadi awak tengok di antara atribut yang ada 5 lagi atribut tu, bila awak gabung 2, mana boleh jadi kunci? Contohnya awak ambil ID lesen dengan nama pemandu. Kalau awak ambil ID lesen dengan nama pemandu, adakah ia akan membezakan rekod? A01 alif abu. Ada juga ni alif abu, tak boleh. Jadi cuba ambil ID lesen dengan destinasi. Dia beza rekod ke tak? A01 dengan MUA. So lagi A01 dengan JB. Lain tu. Lain ke? Jadi
Jarak tak boleh lah. Jarak ni tidak stabil kan. Jarak ni kita tak boleh jadikan kunci. Tarikh juga sama kan. Tak boleh jadikan kunci. Jadi untuk sebelah ni, dua ni adalah kunci dia. Iaitu idealisasi dengan destinasi. Jadi jawapan dia adalah bahagian A. Bahagian sebelah ni, nombor plat dan idealisasi dan juga destinasi adalah kunci. Cuba senaraikan lah. Cuba senaraikan tu. Buat 3 tu cuba senaraikan. Contohnya awak buat nombor plate, idealisasi, destinasi. Cuba tulis. Biar tulis 3 benda ni, adakah ia berbeza rekod ni? Cuba awak buat Cuba awak buat. Okey, itu jawapan untuk nombor 3. Soalan nombor 4. Lepas tu awak buat 1NF, 2NF, 3NF tu. Untuk soalan nombor 4. Nombor 4, kunci dia adalah nombor register. Depan ni. Ni juga bila awak cari-cari tu, awak tak akan jumpa kunci dah. Awak tak akan jumpa kunci. Nama tak boleh kira dah. Nama jangan dah. Nama kita tak boleh jadikan kunci dah. Nama ni boleh jadikan kunci, tapi kalau dalam keadaan nama data tu lagu tu memang tak boleh lah. Ni pun tak boleh. Nama ni sebab dia 2-3 kali ulang kan. Ni jawapan dia adalah, kunci dia adalah nombor register. Lepas tu bila awak belah dua sini, belah dua sini, awak akan nampak bahawa bila awak gabung dua ni, nombor kes awak gabungkan dengan tarikh. Bila awak gabung dua ni, sorry, sebelum tu awak ubah ni. Ni 17/5 dah. Saya tak saya menyulitkan anda lah. Kalau awak buat 23 bulan tu, awak kena demam lah. Okey, sini ubah dah. Ni, bawah ni. K3 ni, ubah jadi K2 dah. Ubah pada nota awak tu. Awak print tu. K2 tu, K3 jadi K2, bawah sekali tu. Lepas tu tarikh tu. 28 hari bulan, 23 bulan 7 tu. Tu ubah jadi 17/5 dah. Ubah. Okey, jadi dalam soalan ni 3 ni kunci dah. 3 ni kunci. Okey, awak bagi sini. Bagi 2 sini. Bagi 2 sini lah. Jadi sebelah ni awak kena gabung sebab dia bulan ni. 01 tu kan rekod tu. Jadi awak kena tambah sekali kunci. Jadi bila awak tambah dengan case display, tak boleh. 01 merubah benda sama dah. Jadi awak kena beza dengan tarikh Beza dengan tarikh, barulah ia jadi kunci. Jadi 3 ni adalah kunci dah. Soalan nombor 3 dan nombor 4. Nombor 5 tu saya kira royak mula pula. Saya nak tengok dua soalan ni awak buat kodok hari untuk kelas tambahan hari 1 ni. Cuba buat Siapalah 3NF. Lepas tu kalau salah tak apa. Tak ada masalah kalau salah. Jadi saya tak saya itulah lebih masa ni. Okey, itu saja. Ada apa nak tanya tak sebelum saya berpindah ni? Saya minta betul-betul berpindah pula nak akhir kelas kita hari ni. Saya minta betul-betul awak cuba buat untuk mula-mula ni awak akan rasa payah lah. Tapi bila dah biasa nanti, benda ni dah jadi macam kacau lah. Tak ada apa. Kita akan cubalah memahirkan awak dengan penormalan ni. Dan sebabnya tahun lepas pun soalan keluar dah penormalan. Jadi isu besar juga. Tak apalah. Okey. Sebelum kita berakhiri kelas kita, saya simpulkan balik. Apa yang kita belajar hari ini adalah kaedah macam mana kita nak normalizekan jadual. Kita nak normalizekan jadual. Nak jadikan jadual kita tu jadual yang telah dinormalisasikan. Jadi kalau kita berjaya normalize jadual tersebut, kita bolehlah membuat langkah-langkah seterusnya seperti kita coding dan sebagainya. Antara tujuan penormalan data itu telah saya jelaskan dalam kelas sebelum ni. Banyak dah saya jelaskan. Okey, jadi antaranya saya jelaskan sikit lagi untuk menghapuskan anomali. Anomali itu kita nak hapuskan. Lepas tu kita nak, anomali itu ada 3 dah. Sisipan, delete dan juga kemaskini. Lepas tu kita nak hapuskan kelewahan data. Kita nak hapuskan integriti supaya nanti data tu lebih berintegriti. Dan satu lagi kita nak pastikan bahawa data itu kekal.
Itu tujuan pernormalan. Normal ni kita buat tadi supaya berlakulah yang telah kita bincang itu. Jadi saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni pukul berapa Siapa tahu jadual? 10.30. 10.30. Okey. Sekejap pengetua telefon sekejap Halo bang. Assalamualaikum. Ya. Bang. Okey bang. Ada lagi duduk on. Duduk di Google. Apa? Okey. Nanti saya snap gambar, nanti boh ambil dari WhatsApp saya tak tengok lagi. Mungkin ada tu kot. Tak tengok. Okey. Nanti. Okey. Okey dah. Pukul 10.30 kita jumpa lagi pada hari Sabtu ni. 10.30. Okey, jadi itu saja saya hari Sabtu ni kalau kita boleh siap. Kalau cepat, kita boleh siap banyak lagi. Lepas tu kita nak habis lah bab ni, kita nak pergi ke ERD pula. Lepas tu kita nak bincang soalan tahun lepas pula. Sebenarnya silibus awak ni dah habis dah. Tak ada dah. Habis dah. Kita dah dalam proses untuk kemakin awak tak tahu lagi. Bab yang pertama itu dah habis dah. Okey, jadi 2 dan 3 ni bab berkenaan dengan ni lah. Berkenaan dengan benda ni dan kita akan perbanyakkan latihan soalan-soalan lah. Dan juga menyiapkan kerja khusus. Kerja khusus kita tu pun kena kesiapkan juga. Jadi itu saja. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu nanti pukul 10.30 insyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Anda. Terima kasih Anda. Okey, Terima kasih Anda. Okey, sama.